الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah programkan kita supaya berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan bekalkan kita ilmu yang secukupnya bagi membantu kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya. Kerana kita dijadikan Allah semata-mata untuk menghambakan diri kepadanya. Firman Allah dalam Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku. Jadi Allah jadikan kita tu untuk menjadi hamba dia. Dan kita tak ada pula marah, tak ada pula kita rasa kecewa menjadi hamba Allah. Kita seronok untuk menjadi hamba Allah, walaupun kita tak pernah sembahyang, walaupun kita tak pernah melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan tak pernah kita meninggalkan apa yang dilarangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita waktu itu pun, kita masih lagi suka menjadi hamba-hamba Allah. Ada orang nak protes menjadi hamba Allah? Angkat tangan. Siapa bangkang? Saya tak nak jadi hamba Allah. Angkat tangan. Semua orang setuju menjadi hamba Allah. Ya ke tak? Hati kita turut bersetuju untuk menjadi hamba Allah. Memang Allah jadikan kita ni untuk menjadi hamba dia. Tapi kalau orang kata kita menjadi hamba lain daripada hamba Allah, setuju tak? Ya, Timah mikir ni hamba kereta lah. Marah ke tak? Marah. Ya tak? Limah mikir ni hamba pasu bunga lah. Marah tak? Marah. Kerana kita tak suka menjadi hamba lain daripada hamba Allah. Kalau jadi hamba Allah, seronok kita. Kerana apa? Kerana hati kita turut suka untuk menjadi hamba Allah, walaupun kita tak pernah menyembah Allah, walaupun kita tak kenal siapa Allah sebenarnya. Tapi suka kita kerana Allah jadikan kita tu untuk menjadi hamba-hambanya. Tapi kalau kata kamu ni jadi hamba dunia, marah, nombok mau. Ya, kalau ada apa-apa di tangan, ambil dibaling, dibaling kepada orang yang kata apa itu. Ya, tambah. Wanita-wanita ni mikir nak jadi hamba suami lah, kata. Marah tak? Marah tak hamba suami? Marah. Begitulah kita ni. Patut kita menjadi hamba-hamba Allah. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Barulah kita benar-benar menjadi hamba Allah dan dapat pengiktirafan dari Allah sebagai hamba-hambanya. Bila Allah iktiraf kita sebagai hamba, apa Allah nak bagi? Syurga.
Ada pun tengok ayat ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, atau dalam bahasa lainnya, wahai mereka-mereka yang memiliki jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan redha dan diredai. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Nampak? Allah isytihar kita sebagai hamba-hamba dia. Allah iktiraf kita. Allah khabar. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Apa nak bagi? Wadkhuli jannati. Apa tu ya? Masuklah kamu ke dalam syurga-syurgaku. Allah sediakan syurga-syurga bagi mereka-mereka yang diiktiraf sebagai hamba-hambanya. Siapa tak anda angkat tangan? Ayah tak anda masuk syurga, ayah nak masuk neraka. Sampai angkat tangan. Tengok mana kopa orang, nak angkat gambar mana kopa. Nak masuk dalam Facebook. Orang ini tak anda syurga, dia tak neraka. Angkat tangan. Jadi kita semua hendak ke syurga. Kenapa hendak syurga? Kerana di syurga tu nikmat saja dia. Tak ada kesusahan, tak ada kebimbangan, tak ada kedukecitaan, tak ada rasa nyesal, tak ada rasa sedih, tak ada rasa bimbang, tak ada rasa takut. Seronok aja. Kerana dalam syurga tu nikmat saja. Apa saja pun nikmat. Semua jadi nikmat. Itulah syurga. Tak ada yang menakutkan, tak ada yang mendukacitakan, tak ada yang menjemukan. Dalam syurga ada rasa penat tak? Tak ada. Ada rasa letih tak? Tak ada. Ada rasa meluat tak? Tak ada. Seronok je. Siapa tak nak syurga angkat tangan? Syurga ada berapa? Udah mencari nota. Syurga ada berapa? 8. Yang pertama, Firdaus. Pandai murid-murid saya pagi ni. Udah jumpa nota ya. Yang kedua apa? Adnin. Yang ketiga Ma'wa. Yang keempat Darussalam. Yang tak tahu tu tengah cari-cari tu. Mana nota ayah dulu tu Yang kelima Jannatun Na'im. Seorang je baru jumpa notanya. Yang keenam Jannatul Khuld. Betul. Yang ketujuh Darul Jalal atau Jannatul Jalal. Yang ke-8 Jannatul Qarar. 8 syurga ya. Yang mana tak? Antara 8 tu. Yang mana tak? Nak Firdaus je, lain tak ada ya. Semua ndak lah. Semua ndak. Kau dapat syurga tu. Tahu tak puan-puan, dalam syurga tu selera makan aja 70 kali ganda lebih kuat daripada selera makan dalam dunia ni. Kalau dalam dunia ni Syida boleh makan 3 pinggan nasi. Banyak tu kalau 3 pinggan ya. Esok di syurga berapa? Berapa? Kali 70 berapa? 3 kali 70 berapa? 210 pinggan. Hati tak ke dia termengah-mengah lepas itu? Lepas itu dia kemengah. Tak boleh bernafas ada? Kenapa tak ada? Kerana lagi banyak dia makan, lagi selesa, lagi sedap, lagi seronok, lagi banyak lagi, lagi sihat, lagi banyak lagi, lagi gembira dia. Tak ada termengah-mengah, lagi selesa aja. Tak ada macam dalam dunia. Dalam dunia kalau kena 4 pinggan jadilah. Sudah tak boleh bernafas dah. Elok aja. Lagipun makan banyak mana pun tak ada keluar najis. Tak ada berak kencing. Makan banyak, makan dia jadi apa? Jadi peluh.
Dan peluh itu pula lebih wangi daripada bau kasuri. Tahu kasuri? Sudah tak tahu pula kasuri. Kasuri apa? Kacang hijau rebus lebur-lebur dengan tepung goreng ya. Itu kuih kasuri. Ini kasuri ni apa? Air wangi syurga. Yang dia buat daripada lemak kejang. Yang paling wangi namanya kasturi ya. Bahasa Arabnya misk cup. Punyalah wangi. Peluh tu. Dalam dunia ni kalau baru lepas jogging, saya baru lepas jogging, siapa tak peluh saya? Angkat tangan. Ngapa tak? Ngapa tak? Pengor baunya. Hangit baunya. Tak ada jadi peluh, dia keluar angin. Tahu keluar angin? Angin tu pula lebih wangi daripada bau kasuri. Angin tu wangi tau. Bila pot kata berebut-rebut dia menciumnya. Kenapa? Wangi benar. Dalam dunia je trek keluar angin yang tengah ramai-ramai ni. Trek keluar angin. Macam mana? Dengar bunyi pot macam. Pensan orang belakang dia. Kerana baunya apa? Bau angin tu apa? Bangor. Tahu bangor? Bukan bangau tau. Bangor. Bangor tahu apa? Busuk berbenar. Itu dia. Mudah-mudahan kita dapat syurga yang diidam-idamkan. Tapi nak ke syurga, kena beriman dan beramal soleh. Syaratnya dua je. Yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh. Beriman artinya percaya betul-betul. Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6 tu. Percaya betul-betul. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab. Percayakan hari kiamat, percayakan untung baik untung jahat datang daripada Allah Ta'ala. 6 rukun iman tu kena percaya betul-betul. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Yang kedua kena amal soleh. Apa tu amal soleh? Amal soleh ni cakap Melayu ke cakap Jepun? Apa artinya? Apa erti amal soleh? Dah 3 kali nanya dah. Apa dia? Tak dengar. Pernah entah apa-apa yang maknanya. Apa erti amal soleh? Cakap Melayu ke cakap Jerman Cakap Melayu, amal soleh apa artinya? Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, berpakaian cara Islam, nikah kahwin cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, kekeluargaan cara Islam. Apa saja ikut Islam, itu namanya amal soleh. Bila beriman dan amal soleh, syurgalah balasannya. Mana tahu Allah kabul dalam Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, kata Allah. Berilah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh bahawa bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada sungai bawah syurga tahu? Bawah mahligai syurga tu ada sungai. 4 jenis air ada sungainya tu. Yang pertama air apa? Air jernih. Air sejuk biasa ni. Tak ada kodak-kodak, tak ada daki-daki, tak ada habuk-habuk. Yang kedua air susu. Nak minum apa? Minum susu apa? Cak Junjung. Sungai Cak Junjung. Minum susu apa? Susu Dash Lady. Sungai Dash Lady. Minum susu apa? Susu kambing. Sungai susu kambing. Lagi nak minum susu apa? Susu FN. Sungai FN. Apa saja. Dan susu tu pula tak ada pula masam-masam. Tak ada basi-basi. Sedap. Lagi minum lagi sedap. Lagi minum lagi sedap. Itu sungai susu. Yang ketiga sungai madu. Tahu madu? Madu tahu tak? Apa rasa madu? Manis. Tengah petang nak madu? Manis. Kenapa tak nak madu? Apa pula? Dia bukan tak nak madu, dia tak nak bermadu. Faham sikit ayat tu ya? Ini sungai madu. Madu ni apa?
Kalau besar ini botol dalam dunia ni, berapa dia harganya? 100 lebih. Esok free je. Cedok je. Sungai Madu. Yang keempat, sungai apa? Sungai Arak. Tahu Arak? Dalam dunia ni kalau minum arak apa jadi? Mabuk. Ini esok tak ada mabuk. Ya? Arak. Nak minum apa? Minum toddy, sungai toddy. Nak minum whisky, sungai whisky. Nak minum brandy, sungai brandy. Nak minum champagne, sungai champagne. Nak minum bulldog, sungai bulldog. Ya. Nak minum whisky, sungai whisky. Sungainya tu. Yang hebatnya minum banyak mana pun tak ada mabuk-mabuk. Dalam dunia ni, minum segelas, mabuknya sangki. Itu dia. Dalam syurga ya. Jadi syaratnya dua je. Beriman dan beramal soleh. Banyak ayat lain. Walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, kata Allah. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Alright, untuk pagi ini kita baca sambung lagi. Bab apa? Tahlil lagi ke? Bab zikir ke? Muka surat berapa? Rumi. 285. Tajuk bab boleh ya? Pada ini suatu fasal pada menyatakan adab orang yang alim. Ya, adab orang alim. Siapa orang alim? Orang yang banyak ilmu lah dipanggil orang alim ya. Ya. Di kampung kita ada orang alim? Ada. Di kampung orang lain ada orang alim? Ada ya. Yang dengan saya bukan orang alim, saya orang jahil. Ini adab orang alim, orang yang mengetahui. Itu nama alim. Alim tu dia tahu. Ya. Kalau wanita, alimah. Kalau lelaki, alim. Kalau ramai, alimin. Artinya alim benar ramai tu ya. Jadi kalau jadi orang alim, apa adabnya? Ini kita baca insyaAllah ya. Dan adab-adab orang alim itu 17 perkara. Kalau dia jadi alim, kena ikut, mesti ikut 17 benda ni. Yang pertama, ihtimal. Berarti ihtimal, menanggung sesuatu dan menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid-murid daripada pertanyaan. Kalau murid tu tanya, dia jawab. Ya, dia seronok menjawabnya. Tadi pula kamu itu pun tanya, itu pun tak tahu. Bingung, bangang, tenggin, tahu. Kalau itu bukan orang alim namanya kan. Dia kena ihtimal, menanggung soalan-soalan daripada murid-murid dia. Kadang-kadang soalan tu bingung. Tapi kena apa? Kena sabar juga. Kena jawab soalan tu dengan baik. Supaya murid tu puas hati dengan dia. Kalau dia nengkin aja, itu kamu nak tanya. Getik guna kamu. Itu bukan tak cukup adab lah. Adab tak betul ya. Kena sabar. Jadi orang alim kena sabar. Menerima sesuatu yang didatangkan oleh murid daripada pertanyaan dan pekerjaan. Kadang-kadang dia buat sesuatu tu melanggar adab. Berjalan depan orang apa, melenggang je depan orang alim tu ya. Tunduk pun tak. Kadang nak sepak pun ada. Jadi kalau orang alim tu dengar begitu, jangan terus tengkin marah dah. Kena sabar. Kena terimalah itu perbuatan mereka tu, bukan mereka sengaja nak buat, mereka tak tahu. Mereka tu orang jahil ya. Terima aja, itu namanya ihtimal. Yani hendaklah orang alim itu bersifat dengan sabar pada sesuatu yang datang kepadanya daripada segala yang menyusahkan akan dia. Dan jangan lekas marah ia akan muridnya itu. Kalau dia lekas marah, dia bukan orang alim tu. Artinya apa? Dia orang yang jahil tentang ilmu. Ilmunya banyak, tapi dia nak amalkan ilmu tak ada. Patutnya dia tahu sabar tu baik ke tak? Sabar tu dipuji Allah ke tak? Jadi kita patut sifat sabar ke sifat perampoi? Sabar ke pemarah? Sabar ya, mesti sabar. Itu yang pertama. Kalau ada lah ustaz kira nak metor aja kerjanya,
Itu tak layak dia jadi ustaz tu. Tak layak jadi orang alim ya. Dia dah melanggar adabnya. Yang kedua. Apa dia? Luzumul hilm. Apa dia luzumul hilm? Melazimkan lambat marah. Hilmi tu orang nama Hilmi tu lambat marah ya. Halimah tu lambat marah. Ada orang nama Halimah ni? Mana? Tunjuk. Mana Halimah ni? Lambat marah dia. Dia penyabar ke pemarah, perampoi? Penyabar. Itu orang Halimah tu. Halim tu lambat marah tu. Hilmi, Halim, Halimah. Lagi apa? Dari perkataan ha, lam, mim, hilm. Jadi melazimkan lambat marah. Tak ada tutur metor aja. Kalau dia marah je kau je nak metor nama Halimah tapi nak metor je tak sesuai nama tu. Tukar nama. Ya. Bagi nama Qahirah. Qahirah tu garang ni, kasar je. Ya, jadi itu dia. Luzumul hilm, yakni sayugianya bagi orang yang alim itu bersifat dengan hilm, iaitu tiada lekas marah. Jadi tengoklah ustaz-ustaz yang ngajar perempuan, ustazah-ustazah yang ngajar perempuan tu nak metor aja ke atau dia sabar aja. Tengoklah mana ya, mana tahu Haji Ibrahim sabar ke nak metor aja kerjanya. Tapi ngajar nengkin aja. Sabar ke tu? Ngajuk nengkin tak kejap ni? Nengkin ke dah ni? Nengkin ni. Itu suara kuat. Betul. Itu bukan nengkin. Itu suara kuat. Kalau tak nak suara kuat boleh? Boleh saya ngajuk. Maka hendaklah kamu nak macam tu kan? Nak kuat? Nak kuat. Jadi itu bukan marah tu. Bukan metor tu ya. Itu masih lagi dalam sikap, dalam sifat hilmi tu ya. Itu yang ketiga. Yang kedua ya. Yang ketiga, duduk dengan haibah atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Yang ini saya tak ikut ni. Patutnya saya ngajar tunjuk je kepada. Tak ada noleh ke kanan. Tak ada terbeliak mata tengok kiri, tengok kanan, tengok ni tak ada. Patutnya tunduk je. Itu adab tok guru sebenarnya tau. Ada tok guru betul tau. Tunduk aja Tapi tu guru ini tak, dia tak ikut yang adab ini ya. Dia terbeliak je mata kiri kanan tengok ini, tengok kiri kanan je. Dia yang itu tak ikut tok guru yang ni ya. Yang ketiga. Jadi kena duduk kelakuannya hebat. Hebat kelakuannya ya. Haibah tu penting hebat. Atas kelakuan yang tetap serta menundukkan kepala. Tanda tawaduk. Tanda dia merendahkan diri. Tapi tok guru ini tak ada merendahkan diri. Dia garang dia bunyi. Semedang je. Udah tengok nota. Ni tak? Ya dah nota tak? Bila tanya soalan tak jawab dia udah tengok nota. Mana nota? Itu tak ikutlah dia. Maknanya tak layak jadi tuan guru ni ya. Ya ke? Diam je. Setujulah tu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, melainkan atas orang yang zalim, kerana menegahkan daripada zalimnya itu. Kalau tok guru yang takabur lah, orang alim tu takabur, cerita hadiah aja. Akulah orang yang paling bijak dalam Perak ini. Akulah ustaz yang paling baik dalam Perak ini. Akulah ustaz yang paling terah dalam Perak ini. Bulan depan apa buat? Jangan panggil. Atau kalau ada program dia pun tak usah datang. Kerana dia hasil nak cerita hadiri dia je. Cerita takabur je. Akulah orang yang paling rajin, akulah orang yang paling hebat, akulah yang paling orang yang paling banyak ilmu. Akulah orang yang paling alim. Itu jangan datang orang jenis itu. Kerana berguru dengan takabur tu serupa berguru dengan siapa? Berguru dengan iblis. Siapa nak berguru dengan iblis? Makhluk yang paling takbur, yang mula-mula takbur namanya apa? Iblis. Tak pernah dengar ke ayat Allah? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apa? Aba was takbar.
Ingat ketika kami perintahkan semua malaikat-malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, apa tu fasajadu? Semuanya sujud belaka. Illa, apa kata illa? Melainkan. Illa iblis. Iblis tak nak sujud. Ngapa? Aba wastakbar. Aba tu ni apa? Engkar. Takbar? Wastakbar, takabur. Dia engkar lagi takabur. Memang betul pun. Bila ditanya, apa sebab kamu tak nak sujud pada Adam? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu jadikan aku daripada api dan kamu jadikan dia daripada tanah. Antara api dan tanah yang mana lebih berkuasa? Api ke tanah? Yang mana lebih mulia? Api ke tanah? Api lah mulia. Dia kena kuat. Api kena besi. Apa jadi pada besi tu? Cahaya besi tu. Api kena kayu. Apa jadi pada kayu tu? Rentung kayu tu. Api kena kulit manusia. Apa jadinya? Habis hancur jadi debu, ya. Itu api. Tanah? Tanah? Ya Allah. Tanah nak clean tanah kan? Apa? Tempat apa? Tempat orang buang najis, ya ke tak? Tempat orang nanam bangkai, ya ke tak? Tempat orang nanam manusia, ya ke tak? Yang mana mulia? Api ke tanah? Api. Jadi hujah iblis tu logik betul. Tapi yang tak betulnya dia ingkar pada perintah Allah. Kerana apa? Yang menyuruhnya siapa? Allah Ta'ala. Kalau Allah nyuruh, jangan ikut akal. Kalau Allah nyuruh, walaupun akal tak setuju, kena ikut juga. Faham kejap saya ni? Kalau itu merupakan perintah Allah, jangan fikir dengan akal. Walaupun akal tak setuju. Ya, Allah kata riba tu haram. Riba halal ke haram? Haram. Kena terima. Walaupun ada yang mengatakan akhir zaman ni kita perlu pada riba. Tak ada riba, macam mana nak membangun? Macam mana nak beli tanah? Macam mana nak beli rumah? Macam mana nak beli motokar? Macam mana nak beli motosikal? Kena riba lah. Orang cakap betul apa? Kapio jadinya. Kerana ini hukum siapa? Hukum Allah. Ya? Allah kata haram, haram tu. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kena ikut walaupun tak sesuai dengan akal kita. Dari segi logik memang logik lah. Dia mulia, iblis tu mulia. Adam baru jadi pun. Ya, dia dah lama ada jadinya. Dia tu senior, tahu senior? Kalau orang universiti yang dah lama masuk universiti tu dipanggil apa? Senior. Kalau baru datang, dipanggil apa? Dia tak pernah masuk universiti ke? Kalau baru datang, dipanggil apa? Freshie. Dipanggil apa? Freshie. Freshie. Mana lebih mulia, mana lebih dimuliakan? Senior ke freshie? Senior lah. Ini tak, senior ni disuruh tunjuk pada freshie. Mana dia tak? Dia dah lama di situ. Suruh tunduk tu. Mana tak dia? Aku lebih mulia dari dia kata. Aku lebih baik dari dia kata. Kamu jadikan aku dari api, kamu jadikan dia dari tanah. Macam mana aku nak tunjuk dengan tunduk dengan dia? Kata di iblis. Dari segi logik memang logik. Tapi dari segi yang menyuruh siapa? Allah yang menyuruh. Kalau Allah nyuruh, tak boleh fikir dengan logik. Tak boleh dihujah dengan logik. Ya? Buat aja. Walaupun tak sesuai dengan fikiran kita. Contohlah, wanita-wanita ni suruh pakai tudung. Dari segi logiknya negara Malaysia ni panas ke sejuk? Panas. Boleh tak dia berujar? Mana boleh saya tutup-tutup, negara Malaysia ni panas. Nanti lebang lebu, angat pijar. Boleh cakap tu? Dengan Allah. Allah suruh tutup aurat, tutup. Kerana itu perintah Allah. Gitu juga Allah kata riba tu haram, haram. Allah kata arak tu haram, haram. Walaupun ada boleh jadi ubat. Ada orang kata arak tu jadi ubat? Boleh. Ada orang kata begitu. Tapi tak boleh. Bila Allah kata haram, haram lah tu. Tak boleh nak kita hujah dengan Allah Taala, ya. Itu dia. Yang keempat tadi, meninggalkan takabur. Jangan takabur.
Siapa takabur? Dia mewarisi sifat daripada iblis. Siapa nak? Orang takabur maknanya dia memiliki pesaka daripada iblis. Yang takabur pertama siapa? Iblis ya. Meninggalkan takabur atas sekalian hamba Allah Ta'ala, melainkan atas orang yang zalim. Pada orang zalim tak apa. Kalau raja yang zalim tu boleh dia lawan ya. Walaupun dia dibunuh lepas itu. Macam Firaun. Zalim ke adil? Zalim ke adil? Zalim. Ada tak orang melawan Firaun? Ada. Iaitu siapa? Anak angkatnya sendiri. Siapa? Nabi Musa ya. Nabi Musa lawan Firaun. Tak apa. Itu yang keempat. Yang kelima, memilih tawaduk. Apa kata tawaduk? Merendahkan diri. Dia tawaduk ya. Jangan cakap besar. Jangan ego, jangan sombong ya. Sikap mesti tawaduk, rendah diri, memuliakan murid-murid dia. Ya, memuliakan siapa saja selain daripada dia. Memuliakan penduduk Batu Karang ni. Tawaduk nanti ya. Jangan sombong, jangan ego, jangan takabur. Tawaduk, merendahkan diri. Yang paling tawaduk siapa? Manusia paling tawaduk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaduk. Ada orang dengar tak? Wa kana, ini pakar berjanji belakang ni ketua berjanji ni ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaduk. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bersangatan malu dan bersangatan tawaduknya. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia suka kepada orang fakir-fakir, orang yang apa kerana, dan juga orang miskin. Dia kalau nak duduk dekat siapa? Dengan orang fakir, duduk dengan orang miskin. Itu tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling tawaduk ya. Jadi kalau nak jadi ulama, nak jadi orang alim, kalau ramai tu ulama, kalau seorang alim. Tapi kalau orang Melayu seorang pun jadi ulama. Ya ke tak? Dia tu ulama tu, padahal seorang tu. Patutnya apa? Dia tu alim aja, bukan ulama. Ulama ramai. Kalau seorang alim. Ini kalau ramai ulama. Tapi Melayu ni tak, orang Melayu ni macam-macam pun. Arifin tu ramai. Orang yang kenal dengan Allah Ta'ala tu namanya arifin. Patut ramai. Tapi ada tak orang Melayu seorang nama Arifin? Ada tak? Itu orang Melayu ya. Dia tak ada ikut makna yang sebenarnya. Ini orang betul ke? Mesti tawaduk ya. Yakni merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majlis orang banyak. Kalau orang tengah ramai apa tu, jangan dipilih pentas yang tinggi tu. Kalau dia walaupun dia ulama, walaupun dia tok guru, jangan pilih pentas yang tinggi tu. Cari pentas yang rendah ya. Lain dipaksa orang. Dicari orang tangan tu, naik atas Ustaz. Naik lah, itu bukan dia nak. Tapi jangan saja cari. Macam saya datang tadi patutnya duduk sama dengan perempuan dulu. Tapi rasa perempuan tak boleh saya duduk sama dengan perempuan. Patut saya duduk bawah dulu. Jangan terus-terus duduk sini je. Tapi saya tadi datang macam mana? Terus duduk atas meja je. Itu tak betul tadi. Patut duduk bawah dulu. Tapi saya ngajar orang perempuan, takkan duduk sama-sama dengan perempuan pula. Jadi duduk seorang-seorang ni ya. Tapi bukan kerana membesarkan diri duduk atas ni. Itu dia ya. Memilih yang ini merendahkan diri pada perhimpunan orang banyak dan pada majlis orang banyak. Yang keenam, meninggalkan bergurau senda dan bermain-main ya. Jangan bergurau senda selalu. Ya. Tapi boleh tak buat kelakar? Boleh. Kalau nampak dia tu macam mana? Nampak dia tu tunduk aja. Boleh tak buat jok? Boleh tak? Supaya dia ketawa sebelah mata ya. Boleh. Itu sebab pendakwah yang popular tu pandai buat jok, ya tak? Ada pernah dengar Ustaz Azhar Idrus. Pandai dia nak buat jok? Cukup pandai ya. Ditanya orang, boleh tak saya bawa tunang saya naik motor? Tak pernah dengar ke mana?
boleh tak saya bawa tunang saya naik motor? Jawab Ustaz Azhabirul, boleh. No problem kata. Tapi syarat tok mentua duduk tengah-tengah. Bapa mentua duduk tengah-tengah. Bakal isterinya duduk belakang. Boleh kata. Lagi apa? Ada seorang perempuan tanya, boleh tak perempuan masuk dalam kubur? Boleh tak perempuan masuk dalam kuburnya? Jawab Ustaz Azhabirul, boleh. Bila dia dah mati. Bila dah mati ke mana perginya? Masuk dalam kubur lah. Itu dia. Dia pandai buat jok. Jadi majlis dia selalu apa? Selalu hidup lah. Yang orang seronok. Tak ada orang ngantuk depan dia. Kalau Haji Ibrahim ngajar, ramai yang ngantuk. Kejap dulu dia dah ngantuk. Dia dah ngantuk dah? Belum lagi. Sikit lagi orang tengok kan. Tambah yang nyandor-nyandor tu. Ini tak ada nyandor pun. Yang atas bangku tu nyandor saja kan. Jadi tu. Pasal dia tak pandai buat jok. Jadi jangan kelakar, jangan sengaja ya. Jangan sengaja berkata sesuatu yang menyebabkan orang lain ketawa. Jadi pak lawak boleh tak? Boleh tak jadi pak lawak? Tak boleh ya. Jangan jadi pak lawak. Siapa yang sengaja memperkatakan sesuatu yang menyebabkan orang tu gelak ketawa, dia telah menempahkan tempat duduknya dalam neraka. Jadi jangan buat jok tuan-tuan lah. Jadi jangan bergurau-gurau. Kalau bergurau pun biar yang benar. Nabi pernah tak bergurau? Pernah tak? Dia bergurau dengan isterinya, bergurau dengan anak-anaknya, anak perempuannya, bergurau dengan mak mentuanya pun ada. Ya. Dia ngabar pada mak mentuanya, isteri kepada Sayyidina Umar. Mak kata, dalam syurga tu tak ada orang tua. Dengar dia orang tua tu, mulalah dia meraung. Kata aku dah tua tak ada masuk syurga je. Nangis tau. Senyum je Nabi. Nabi tak pernah ketawa. Bukan macam kita tu kak ketawa tengok Maharaja lawak. Kak ketawa tengok Musa menjanggut. Kak ketawa tengok apa? Pendekar bujang lapuk. Kak ketawa tengok seniman bujang lapuk. Nabi tak pernah ketawa. Kalau ada pun yang menggelikan hati baginda hanya senyum lebar, menampakkan gigi yang mulia ya. Itu Nabi. Dia senyum je. Ya mak katanya, dalam syurga besok tak ada orang tua. Kerana semua orang masuk syurga, walaupun dia mati dalam keadaan tua, dia kembali menjadi muda. Ini esok semua esok muda-muda balik esok tau. Umur berapa? Umur berapa? 33 tahun. Semua umur 33 tahun tau. Di dunia ni kalau 33 tahun dah mula berkedut kan? Esok cun, lemon, cantik, menawan. Lagi apa? Lagi apa? Elok. Bergetah. Tahu bergetah? Itu. Kalau dapat masuk syurga. Hati aku esok muda lagi. Bawa ketawa dia. Ketawa ya. Dia merasa dia muda. Bergurau pun bagi dia tu bergurau, tapi dia yang benar. Tak pernah nipu-nipu ya. Kita macam-macam bergurau. Dengan anak bergurau. Anak kecil tu, kamu kata mak beli di market tu katanya. Bukan dia melahirkan, mak beli di market kata. Menangislah budak tu. Mak pun ketawa. Bergurau tu menipu. Menipu tak betul ya. Salah. Berdosa. Walaupun bergurau berdosa ya. Ini dia. Jadi jangan bergurau-gurau. Dan jangan bermain-main. Yang ketujuh, kasih sayang dengan orang yang belajar kepadanya. Dan berperangai dengan lemah lembut pada pekerjaan dan perkataan. Dia ngajar tu bukan kerana apa-apa. Kerana kasih sayang kepada murid-muridnya. Kesian nama tu. Mereka kekurangan ilmu. Bagi dia ilmu. Dengan perasaan kasih sayang. Bukan ngajar tu nak ngentam aja. Ada dah orang nak ngajar tu dia nak hentam je kerjanya. Nanti dia dapat bantai aja kau hentam aja Ada dah orang tu. Kalau ada dengan tujuan untuk menghentam aja, itu tak mengikuti adab dah. Dia mesti dengan ada perasaan kasih sayang. Sayangkan murid-muridnya tu. Beri mereka itu ilmu, beri mereka itu pengetahuan.
tunjuk ajar mereka itu tentang perbuatan yang betul yang mendatangkan pahala. Itu patut yang betul ya. Itu yang ketujuh ya. Mesti ada rasa kasih sayang. Kedelapan, menanti dan memeriksa dengan perlahan atas pertanyaan orang yang dungu. Dalam murid-murid itu ada tak yang dungu? Dungu tu apa? Yang benar. Yang apa tak dapat? Dia dungu. Atau orang yang bebal. Dungu bebal. Siapa tu? Ya, tamu dapat-dapat. Ngaji tajwid, tamu apa-apa. Tamu dapat-dapat. Lepas ngaji tajwid, anu balik. Salah balik. Ngaji tajwid ni bukan senang tau. Dia ada dengung. Ya, ada tak dengung, ada panjang, ada pendek, ada qalqalah. Bukan semua dapat ni. Kadang-kadang ngaji bertahun-tahun tak dapat-dapat juga. Yang tak dengung dia dengungnya, yang terdengung tak dengungnya. Bila mem bersabdu tu tak ada dengung, falamma je. Patutnya falamma ya. Imma anna dengung. Mesti dengung tu ya. Ini dah. Yang tak dengung pun dia dengungnya. Yang dengung tak dengungnya. Kadang tak usah dengung, dia dengungnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada dengung ke alam tu? Tak ada ya. Tapi saya baca macam mana? Alam tara kaifa. Dah macam ada dengung alam tu ya. Alam nashrah. Untuk dengung ke tak? Patut tak ada dengung. Jadi sabar ya, sabar dengan kerana dengan bebal mereka itu. Menanti dan memeriksa dengan perlahan pertanyaan orang yang dungu atau orang yang bebal. Yang ke-9. 17 semua ya. Yang ke-9. Ya, membaikkan dan membetulkan akan orang yang bebal dan orang yang jahil dengan menunjuki akan jalan kebajikan dan jalan yang benar. Dan meninggalkan memarah dan menggertak. Menggertak tu apa? Itu gertak ya. Menggertak akan orang yang baru belajar. Dia baru datang. Dia belum tahu ya. Jangan di gertak-gertak. Jangan di sorah-sorah. Jangan di marah-marah. Ya. Layan dengan betul. Layan dengan baik. Dengan lemah lembut. Ya. Begitulah kalau nak ngajar ya. Saya dah kutang ajar tau. Macam-macam jumpa kerenahnya. Ada yang soalannya bukan-bukan je. Ada yang macam-macam lah ya. Kena apa? Kena sabar lah. Kena tunggu dia. Sabar menunggunya ya. Betul kan mana kesalahan dia. Itu yang ke-9. Yang ke-10. Jangan malu daripada bertanya, mengatakan aku tidak tahu. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Ini nak jadi ustazah pula kena sana. Kalau mana soalan-soalan yang dia tak tahu, apa jawab? Aku tak tahu. Nabi pun pernah ditanya apa tu? Aku tak tahu jawabnya. Nanti aku tanya Jibril tu. Jibril pun tanya, aku tak tahu. Nanti aku tanya Allah. Boleh betul. Boleh jawab betul ya. Jangan malu mengatakan aku tak tahu. Jangan jawab sesuatu yang kita memang tak tahu jawapannya. Jangan teka-teka. Ilmu agama ni bukan boleh teka-teka ya. Saya banyak orang tanya tentang kehidupan selepas mati tu, hidup tu macam mana? Dalam kubur macam mana? Tanya begini-begini. Kata saya jawab senang je. Saya tak tahu. Nak tahu nanti tunggu mati esok. Baru tahu. Macam mana keadaan dalam kubur? Macam mana keadaan dalam padang mahsyar? Nak tahu tunggu mati esok. Baru tahu. Kita tak tahu. Jadi jangan malu mengatakan tidak tahu. Atau mengatakan wallahu alam. Apa tu wallahu alam? Allah sahaja yang lebih mengetahui. Itu namanya apa artinya? Wallahu a'lam. A'lam tu yang lebih mengetahui. Wallah tu dan Allah. Dan Allah yang lebih mengetahui. Jadi sebut wallahu a'lam. Tatkala syak pada masalah atau belum zahir akan dia masalah itu. Yakni jikalau syak pada masalah atau tiada tahu ia akan masalah itu, maka hendaklah ia mengata wallahu a'lam, atau mengatakan tiada aku tahu masalah ini. Dan jangan malu daripada mengatakan demikian itu, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis. Anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul biladul
Ayul bidalu syarrun. Apa dia negara yang paling paling jahat ya. Faqala la adri, aku tak tahu ya. Hatta as'ala Jibril, nanti aku tanya Jibril. Fa as'alahu faqala, aku tanya Jibril. Kata Jibril, la adri, aku pun tak tahu. Hatta as'ala Rabbil Izzah. Nanti aku tanya Tuhan. Aku tanya Tuhan baru tahu jawabnya. Apa dia negara yang paling jahat, yang paling tak guna? Ya. Apa dia negara yang paling jahat, paling tak guna? Neraka lah ya. Tapi masa itu dia tak tahu bahawa seorang lelaki bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa negeri yang terlebih jahat? Apa jawab Nabi? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada aku tahu hingga aku bertanya akan Jibril. Maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Maka jawab Jibril, tiada aku tahu sehingga aku bertanya akan Tuhan yang Maha Besar. Aku tanya Tuhan, aku tahu ya. Jadi apa negeri yang paling jahat? Neraka lah. Mana ada negeri yang lebih jahat dari neraka? Siapa nak neraka angkat tangan? Dalam neraka ada makan tak? Tak ada? Tak ada? Ada. Makan apa? Bihun? Mi goreng? Zakum. Zakum tu apa? Buah-buahan. Dari pokok apa? Nama pokoknya apa? Pokok zakum lah. Ya Allah damai. Buah zakum pokok apa? Pokok zakum lah. Ada ke buah jerin pokok durian? Buah jerin pokok apa? Pokok jerin lah. Buah durian pokok apa? Pokok durian lah. Ada ke pokok lain buah lain? Ada. Pokoknya kabung, buahnya kantor. Siapa kata tak ada? Itu dia ya. Jadi tanya Jibril pun tanya Tuhan, baru tahu jawabnya. Itu ada yang 10. Ada 17, sikit lagi ya. Boleh sambung sampai habis. Sampai habis ya. Yang ke-11. Baru 47 minit ngajarnya. Belum sejam lagi. Baru 47 minit 11 saat. Ini yang ke-11. Hendaklah sungguh-sungguh berhadap kepada orang yang bersama-sama akan dia. Masalah yang menuntut dan menuntut faham akan soal orang itu supaya menjawab ia akan soal itu. Kalau ada orang nanya, tengok betul-betul. Ya, hadapi dia betul-betul. Artinya ambil perhatian betul dengan dia. Jangan hendak tanda aja jawabnya. Jangan macam tengok kelai jawabnya. Maknanya dia macam tak berminat aja. Biar tunjukkan minat betul pada orang yang bertanya tu ya. Jangan endah tak endah aja. Itu yang ke-11 ya. Ambil perhatian betul pada orang yang bertanya tu. Yang ke-12, menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid dan jangan ditolakkan akan dalilnya itu kerana malu daripada orang banyak. Kerana mengikut yang benar itu wajib dan jikalau daripada orang yang di bawah kita sekalipun. Artinya kalau ada saya tengah ngajar ni, ada orang mengeluarkan dalil dari Quran ke, dari kitab ke, dari hadis ke yang bercanggah dengan apa yang saya ajar, kena terima. Saya kena terima. Kena setuju dengan orang tu ya. Walaupun saya jatuh sendek lah. Kerana lepas saya ikut kata-kata murid kan. Tapi kena ikut juga. Kalau dia tu dalam kebenaran dan kita tahu kita salah. Kita tahu kita salah. Ustaz ini tak betul. Ini Quran kata begini-begini. Oh iya ke? Betul. Contoh ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun daripada Sidratul Muntaha dengan perintah apa? Perintah semayang. Berapa waktu sehari semalam? 50 waktu sehari semalam. Turun pada langit yang ke-7, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak komen apa-apa. Turun sampai langit ke-6, jumpa dengan Nabi Musa. Ditanya Nabi Musa, kamu dapat apa berjumpa dengan Tuhan tadi wahai Muhammad? Jawab Muhammad, aku dapat pingat. Pingat apa? Habibullah. Habibullah tu yang tertinggi pingat. Muhammad yang dapat, yang lain tak dapat. Kata Nabi Musa, alhamdulillah lah, seronok Nabi Musa.
Kalau saya tak ada macam tu. Kalau saya, kamu dapat, patutnya aku dapat. Itu kalau saya lah. Tapi Nabi Musa tak. Dia Rasul, Nabi ya. Alhamdulillah, aku bangga kerana kamu dapat tu. Lagi dapat apa, Mat? Aku dapat perintah semayang. Iya ke? Pandai Nabi Muhammad kata tau. Katanya. Berapa waktu? 50. Berapa, Mat? 50. Bangga dia apa? Menyebutkan 50 je. Bangga dia menyebutkan 50 waktu tu. Tanda apa? Tanda Allah nak berjumpa dengan dia 50 kali sehari semalam. Bangga tak? Kalau Sultan Nazrin Shah panggil kita 3 kali sehari je dia, boleh tak? Heboh betul karang ni. Ini Allah panggil. Jadi panggil dia. Berapa, Mat? 50 katanya. Kata Nabi Musa, Mat, lembut je. Tak lalu umat kamu katanya. 50 kali sehari semalam. Kalau 50 kali sehari semalam, selang berapa lama sekali semayang? Selang berapa lama? Ya Allah, tidak ngaji matematik kemarin. Satu hari satu malam ada berapa jam? 24 jam. Ya. Kalau lah setengah jam, baru 48, tak cukup lagi. 20 minit lah. Sekali 20 minit semayang. Cukup 20 minit semayang. Kalau di surau ni tak apalah. Di rumah ni boleh semayang. Tapi kalau tengah padang, kalau tengah pergi DIY, kalau tengah pergi Tesco, tengah pergi ke apa nama baru Tesco apa? Lotus. Jangan nak semayang. Ya. Kalau tengah di padang, tengah main netball, jangan nak semayang. Di 20 minit semayang, 20 minit semayang. Saya ngaji orang dia dah 20 minit. Berapa kali semayang dah? 2 kali semayang. Ya. Tak lalu umat kamu katanya. Umat aku yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang gagah-gagah pun tak lalu. Ini kan pula umat kamu. Umat kamu yang kemetut. Ya ke tak? Kemetut dah ni? Semua kemetut belakang. Kereput-kereput, ya tak? Berkedut-kedut, ya tak? Lemah-lemah, lalu tak lalu. Baru terfikir Nabi Muhammad. Padahal antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, siapa lebih tinggi pangkatnya? Nabi Muhammad dah. Dia dengar cakap orang bawah. Ya. Baru terasa, betul cakap Nabi Musa tu. Aku setuju cakap kamu, wahai Musa. Kalau setuju pergi minta turun daripada Allah. Naik. Naik Nabi Muhammad tu. Minta korang. Dapat korang berapa? Kita orang dengar ke dalam Isra Mi'raj ni. Dapat korang berapa? 5. Turun balik. Tanya Nabi Musa, berapa, Mat? Korang 5. Dapat 40 minit. Naik balik. Tak cukup, tak lalu umat kamu tu. Begitulah. Turun naik. Berapa kali? 9 kali. 45 kali. 45 waktu korangnya. 45 kali korangnya. Tinggal berapa? Tinggal 5. Ya? Itu pun kata Nabi Musa, naik lagi tak lalu umat kamu. 5 kali pun tak lalu dia tu katanya. Kata Nabi Muhammad, minta maaf lah. Aku dah malu dengan Allah Ta'ala. Malu berjumpa dengan Allah Ta'ala, minta korang. Lagipun Allah dah janji, siapa semayang 5 waktu saya semalam, dia dapat pahala seolah-olah semayang 50 waktu. Ya. Itu tinggal 5 tu. Betul tak cakap Nabi Musa? Ada tak orang yang tak lalu semayang 5 waktu saya semalam? Ada, ramai. Ya, kerana yang semayang betul-betul hanya lebih kurang 15% saja. 15% saja umat Islam di seluruh dunia ni yang semayang. Yang lain tu semua tak nak semayang. Ya. Jadi Nabi Muhammad, itu sifat kepimpinan dia. Dia dengar cakap orang yang di bawah dia. Dengar cakapnya. Walaupun dia lebih tinggi, dia lebih mulia daripada Nabi Musa. Tapi dia dengar cakap itu. Kita nak jadi orang alim orang bertiga. Kalau ada orang berhujah dengan kita dengan hujah yang betul, dalam Quran ke, dalam hadis ke, dalam kitab ke, kena terima ya. Jangan apa? Jangan nak nunjukkan pandai aja. Dia nak menang aja. Salah betul tak kira ya. Kena terima tu. Itu ya apa? Yang keberapa tadi? Yang ke-12 ya. Menerima dalil yang membenarkan perkataan orang atau perkataan murid, dan jangan ditolakkan akan dalilnya itu kerana malu. Sebab dia malu tolak. Nak mempertahankan dia juga. Walaupun dia tahu dia salah, dia nak mempertahankan kesalahannya tu. Itu tak betul tu.
Ya. Kerana mengikut yang benar itu wajib. Kita ni benda yang benar tu wajib diikut kan. Dan jikalau daripada orang yang di bawah kita sekalipun. Yang ke-13, mengikut kepada yang benar dengan kembali kepadanya ketika masalah tersalah ia pada suatu masalah. Dia tengah ngajar salah. Tapi dia tahu apa yang benar. Dia kembali kepada kebenaran. Kita ngajar bukan semua betul. Kadang-kadang salah je. Bacaan salah. Lagi apa? Fakta salah dan sebagainya. Itu yang ke-13. Yang ke-14, menegahkan ia akan orang yang belajar ilmu yang memberi mudarat akan dia. Kalau nak ngaji, biar ilmu yang memberi manfaat. Jangan mencari ilmu yang memberi mudarat. Apa ilmu memberi mudarat? Yang merosakkan apa? Yang ngaji ilmu yang memberi mudarat apa? Ya Allah tak tahu. Ilmu menari. Mudarat ke tak? Mudarat tak? That's the way I like it. Mudarat tak? Masuk neraka, mudarat lah. Lagi apa? Apa mudarat lagi? Ilmu sihir. Lagi apa? Ilmu pukau. Tahu pukau? Dia belajar orang itu. Nak pukau orang tu senang je katanya. Campi je katanya. Dia akan tidur. Kamu boleh pergi dalam rumah tu, ambil je apa yang tak. Dia pun belajar ilmu pukau tu. Tahu apa ilmunya? Siapa nak belajar angkat tangan? Ilmu pukau orang. Ini dia. Tok Guru Pukau. Nak belajar tak? Ini ilmu tahu. Niat ngingsong mata kaji semalam. Udah tidur orang tu. Bolehlah pergi rumah tu. Ambil lah apa yang tak. Siapa nak belajar angkat tangan? Tak nak. Tak usah belajar lah. Bukan betul pun longkok. Merang je ya. Bukan betul. Itu ilmu yang membinasakan. Ilmu menari, ilmu mencuri, ilmu merompak, ilmu sihir, semua membinasakan ya. Menegahkan ia akan orang yang belajar akan ilmu yang memberi manfaat, memberi mudarat, memberi mudarat akan dia. Yang manfaat tak apa. Jangan ilmu yang memberi mudarat. Ilmu menari, ilmu minum arak, ilmu mencuri, ilmu menipu, ilmu scammer. Itu semua memberi mudarat tu. Ilmu ada 3. Yang pertama ilmu yang memberi manfaat. Yang kedua ilmu yang memberi mudarat. Yang ketiga ilmu yang sia-sia. Ada tak ilmu yang sia-sia? Apa ilmu sia-sia? Contoh. Ilmu sia-sia apa? Tak ada berdosa tapi buang masa aja apa? Main dam. Ilmu main congkak. Apa kemahirannya main congkak tu? Main seremban. Buat malu orang Melayu je main seremban. Dia nyampur hak 7 je. Atas dia kita boleh. Gundu seremban tu berapa? 7 kan? 7 je. Atas tak tahunya. Itu semua ilmu sia-sia. Tak ada apa gunanya. Main congkak apa gunanya? Main dam. Apa guna main dam? Naik haji itu aja gunanya. Siapa suka main dam, dia kerjanya menghina Pak Haji aja. Kalau belum naik haji macam mana makannya? Macam mana makannya? Teratur satu makan. Ya ke tak? Ke depan aja pula tu, ke belakang boleh makan? Tak boleh. Tapi bila dah naik haji, tamak benar Pak Haji dia, lompat-lompat makan, kiri makan, kanan makan, ke atas makan, bawah makan. Tamak benar Pak Haji. Itu menghina Pak Haji. Siapa suka main dam, dia suka menghina Pak Haji. Itu ilmu sia-sia tu. Main karem. Apa lemah yang main karem tu? Letik dalam tualet ya. Itu yang ke-13. Yang ke-14. Itu dah tadi ya. Menegahkan ia akan orang yang belajar akan ilmu yang memberi mudarat akan dia. Lagi 2, lagi 3. Yang ke-15. Menegahkan ia akan orang yang mengqasad. Mengqasad itu membenarkan. Dengan belajar ilmu yang memberi manfaat akan yang lain daripada wajhullah. Wajhullah ta'ala, iaitu keredaan Allah Ta'ala. Kalau nak menuntut ilmu, biar ilmu tu diredai oleh Allah Ta'ala. Banyak kejap kita ngaji ni, diredai Allah Ta'ala tak?
Allah redha ya. Cari ilmu yang jenis itu. Ya, mencari keredaan Allah Taala. Yang ke-16, hendaklah ia menegahkan orang yang belajar ilmu yang fardu kifayah dahulu daripada selesai daripada fardu ain. Mana patut belajar dulu? Belajar semayang ke belajar ilmu engineering? Semayang dulu. Mana dulu belajar? Mengenal Allah ke belajar menjahit? Mengenal Allah dulu. Jadi yang dulu dia dahulukan. Ini ramai orang pergi apa? Pergi belajar engineering. Tapi semayang tak erti, baca Quran tak erti. Ada tak orang jenis apa tu? Dia nak kira jawatannya lepas tu ya. Itu tak betul tu. Mesti dahulukan fardu ain dulu. Yang pertama kenal Allah dulu. Ilmu tauhid nombor 1. Sudah kenal Allah baru belajar semayang. Dan lepas semayang baru belajar puasa, zakat, haji dan sebagainya. Jangan belajar haji dulu baru semayang tak erti, belajar haji dulu, tak payah. Ya. Jadi yang dahulu didahulukan, yang kemudian kemudiankan. Yang ke-16, hendaklah ia menegakkan orang dan belajar ilmu yang fardu kifayah. Jadi engineer fardu kifayah. Jadi doktor fardu kifayah. Jadi accountant fardu kifayah. Jadi tukang jahit fardu kifayah. Tukang masak fardu kifayah. Nak belajar dulu apa? Semayang dulu. Kenal Allah dulu, semayang dulu. Baru boleh ya. Kalau tidak dia terbalik kod. Patut dia kemudian belajar itu. Ya, di dahulunya pula yang itu ya. Kemudian lagi apa? Dan ilmu yang fardu ain itu iaitu ilmu yang membaikkan akan zahirnya dan batinnya dengan takwa. Ilmu membawa kepada ketakwaan. Nak belajarlah tak apa. Yang ni dengan mengerjakan ibadah yang zahir dan batin. Nanti kita dah bicara pun zahir batin ni ya. Belajar yang zahir apa, yang batin apa ya. Yang batin apa? Belajar supaya sabar, redha, tawakal, ikhlas. Itu yang batin ya. Yang zahir belajar semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Dan menjauhkan maksiat yang zahir. Apa maksiat zahir? Maksiat zahir apa? Mencuri, lagi berzina, minum arak, itu maksiat yang zahir. Maksiat batin apa? Hasad, dengki, pemarah, kedekut, bakhil, tangkai jerin, tak hidung masin. Itu. Dan maksiat yang batin seperti yang tersebut dalam kitab ini. Lagi apa? Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Ila siratil mustaqim. Allah lah yang mudah-mudahan beri hidayah ke arah jalan yang lurus. Siratul mustaqim, jalan lurus. Yang ke-11 last sekali. Hendaklah ia mengamalkan akan ilmunya supaya ia diikut oleh orang yang belajar itu akan amalnya dan perkataannya ya. Ada ilmu amalkan. Ada ilmu tentang menutup aurat, kita tutup aurat. Ada ilmu tentang pakai sorban. Ada ilmu tentang apa? Tentang baca Quran, kita baca Quran ya. Jangan ada ilmu tapi tak amalkan. Bila dia tanya tahu tapi tak amalkan. Itu orang gila namanya. Ada ilmu tak ada amalkan, itu orang gila namanya. Ada ilmu mesti diamalkan. Ya, bila dia amal mesti ada ilmu. Nak semayang mesti ada ilmu semayang. Dia nak dua-dua. Ilmu dan amal tu mesti selari ya. Jangan salah satu je, tak betul. Wabillahi taufiq. Dari Allah, mudah-mudahan dengan Allah lah yang dapat petunjuk bagi kita. Taufik tu petunjuk, pelaksanaan petunjuk ya, namanya taufik ya. Macam perempuan datang pagi ni dapat taufik lah ni. Hidayah dah dulu dah. Ada dah program sebelum ini. Ada dah program kata bahawa hari Sabtu pukul 9.30 pagi akan ada majlis ilmu. Ada tak? Dah tahu belum? Itu namanya hidayah. Itu namanya apa? Hidayah. Ilmu itu hidayah. Sudah tahu sebelum ini, tahu tak? Bila sampai hari itu, sampai hari Sabtu pukul 9.30 pagi, puan-puan pun datang mengaji. Itu namanya apa? Taufik. Namanya apa? Taufik. Jadi mana dulu? Hidayah ke taufik dulu? Hidayah dulu. Tapi selalu kita sebut taufik dan hidayah. Terbalik kod tu. Patutnya hidayah dulu baru taufik ya. Sekian dulu puan-puan ya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang memberi manfaat pagi ini. Sekian. Sebelum saya tutup, jangan terbuka hati, jangan kemudian ada siapa-siapa nak tanya.
Tak ada. Alhamdulillah. Banggalah saya. Mengapa bangga? Dapat murid-murid yang bijak-bijak. Ya? Mana cari? Hanya ada di rumah mengaji batu karang. Cuma bila ditanya tak ada jawab. Baik, salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.